أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق Allahul Azim. Dalam pada itu, manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mau bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya, bila ia diuji dengan Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghina daku. Jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya, apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan dengan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah. Dan tiada siapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, yakni pelakuan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masukkan engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Fajr. Surah yang ke-89 pada juzuk yang ke-30. Bermula ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan
Bagaimana watak manusia mengabaikan kepentingan hari akhirat dan meletakkan keutamaan pada kemewahan dunia dan menjadikan ia sebagai kiblat kehidupan dan aras serta petanda kebahagiaan seseorang. Bahkan lebih buruk daripada itu, mereka menjadikan kekayaan itu sebagai mikyas kayu ukur kepada seseorang itu dikasihi oleh Allah atau tidak. Dan menjadi ukuran seseorang itu berada dalam kebenaran ataupun tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang di dunia dahulu bermewah-mewahan dan membelakangi hukum syarak, yang mengumpul harta tanpa mengira halal dan haram, yang mengambil harta pusaka manusia dengan cara sembrono, dengan cara membelakangi hukum. Bagaimana keadaan penyesalan mereka di hari akhirat kelak, waktu Allah Ta'ala meratakan bumi ini dan mendatangkan malaikat untuk menjalankan perintah dan urusan penghitungan manusia, membawa neraka di hadapan manusia. Sehingga ketika itu manusia menyesal dan berangan-angan supaya dapat kembali ke dunia, melakukan kebaikan yang ditinggalkan selama ini. Dan bagaimana keadaan beruntungnya orang beriman, melihat balasan yang disediakan kepadanya. Mereka amat berpuas hati dengan apa yang Allah sediakan. Dalam keadaan Allah meredai apa yang mereka lakukan dahulu di dunia, maka Allah Ta'ala menghimpunkan mereka di kalangan hamba-hamba yang terpilih dan memasukkan mereka dalam syurga yang kekal abadi di dalamnya. Maka ini sinopsis ataupun makna umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala berfirman dengan katanya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Ada pun manusia, bila Allah menguji mereka. Allah menyebut di sini perkataan al-insan. Insan dengan maksud al-jins, yakni semua jenis insan, yang beriman atau yang kafir. Ini kebanyakan insan manusia. Kerana kalau kita perhatikan bila Allah mengitlakkan perkataan insan dalam Quran, ia merujuk kepada kedua-dua golongan. Wa imma yang baik, wa imma yang jahat. Wa imma yang beriman, wa imma yang kufur. Kerana al-insan, manusia itu, kalangan yang beriman juga mungkin salah faham dan melakukan kerugian ini. Apatah lagi kalangan yang kafirnya. Maka Allah memanggil wahai insan. Sebagaimana ayat-ayat yang banyak kalau kita buka dalam Quran, bila Allah menyebut perkataan insan, rujuk pada semua. Dikecualian ini berlaku pada dua belah pihak. Allah berfirman, fa'amal insan, ada pun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, bila Allah uji dia. Bila Allah menyebut bahawa semua manusia akan diuji, beriman atau kafir. Dan Allah menamakan dunia tempat di mana insan hidup sebagai darul ibtila, negeri ujian. Maka apa yang Allah berikan daripada segala nikmat dunia, daripada segala kemewahannya atau kesempitannya, kesihatannya atau sakitnya, kuasanya ataupun tiadanya, semuanya ini kata Allah Ta'ala ujian Allah. Adapun manusia bila diuji oleh Allah, fa'akramahu wa na'amah. Allah menyebut kelompok pertama yang Allah uji dengan segala kesenangan dan nikmat. Kita akan dapati hari-hari kita dan kiaslah pada semua kehidupan manusia sama. Ada hari-hari kita rasa kita begitu blessing, dinikmati. Kita merasakan kita ni mutana'am atau muna'am. Banyaknya dapat nikmat hari ni. Gaji naik, pangkat pun naik. Rezeki murah, anak bini pun sihat. Kita pun alhamdulillah sihat. Ada hari kita akan lihat keadaan diri kita cukup dalam nikmat. Dan apa kata kita pada hari itu? Kata Allah, kebanyakan manusia akan kata begini, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Dia lupa bahawa Allah beri dia sihat, kaya, senang, mudah, Allah sedang uji. Bukan muliakan, Allah sedang uji. Yang menjadi aras kemuliaan ialah ketaatannya pada Allah. Kerana itulah misi dan visi serta tugas manusia semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Itu misi manusia. Yang lain-lain yang datang kepada manusia itu semuanya ujian. Sama ada kita dari sudut bangsa apa, keturunan apa, banyak mana harta kita,
banyak mana tinggi mana pangkat kita, sejauh mana kesihatan kita, panjang mana umur kita, namanya ujian. Manusia bila berada dalam keadaan nikmat ini, kebanyakan berkata, fayaqulu rabbi akraman, Allah muliakan aku. Maka dia lupa dalam keadaan nikmat dan kesihatan ini untuk taat pada Allah, yang dia ingat ialah untuk berbangga. Maka jadilah seperti persis Yahudi, dengan nikmat yang banyak mereka dapat, Allah sayang kami. Bahkan dengan celupa mereka berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Allah. Kamilah kekasih Allah. Mereka pergi kepada sempadan yang Allah tidak izinkan. Tak ada seorang pun boleh menamakan diri mereka sebagai anak Allah atau kekasih Allah tanpa izin Allah. Adapun anak, lafaz mungkar yang dikatakan oleh setiap orang kafir bila mereka rasa mereka disayangi. Adapun kekasih nilainya lain. Allah tak akan berikan kepada kekasihnya dunia. Yang Allah beri pada kekasihnya ialah agama dan akhirat. Kekasihnya diberikan hal tersebut sebagaimana Allah berikan kepada para Nabi SAW. Kemudian kata Allah, wa amma, dan apapun, adapun, idza mabtalah, bila manusia ini diuji, faqadara alaihi rizqahu, rezeki mereka pun sikit. Sama ada rezeki di sini kekayaan mereka, atau rezeki di sini kesihatan mereka mula menurun sikit, ataupun pengaruh mereka atau nikmat mereka, apa kata mereka? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah hina kami. Artinya kayu ukur yang digunakan oleh manusia dengan nilai kaya, mewah, pangkat, pengaruh sebagai dalil Allah redha, maka ini salah. Dan kayu ukur manusia bahawa kemiskinan, kesakitan, umur pendek dan lain-lain sebagai tanda Allah Ta'ala benci, kilal halain, dua keadaan ini, fal insanu mukhti, manusia buat salah. Kata bila kita nak nilai sesuatu, kita perlu ada satu kayu ukur. Kita perlu ada satu ilmu, dia panggil ilmu musbaq, asal nak ukur sesuatu. Kalau kita nak tahu kita sihat tak sihat, dia ada asas ukuran dia. Dia ada alat dia. Alat yang diciptakan. Bila kita nak tahu seorang itu berjaya atau tidak, dia juga ada aras ujian dia. Maka kita pun nilai ni berjaya atau tak berjaya. Maka yang akan menilai manusia disayang oleh Allah Ta'ala atau tidak, Allah. Sebab bila kita kata sayang tak sayang, kita kena tanya empunya diri. Saya dah berkhidmat pada awak, apakah tanda awak sayang pada saya? Yang ni pula kata, saya dah buat itu dan ini, apakah awak sayang pada saya? Kita kena tanya empunyanya. Maka Allah Ta'ala nak beritahu tanda sayang Allah atau tidak. Bukan dengan kemewahan atau kesempitan rezeki. Itu nilai yang salah. Kerana kemewahan dan kelapangan rezeki serta kesempitannya, dia berkaitan dengan ujian Allah. Maka bila seseorang mendapat kemewahan lalu bersyukur dan menggandakan ketaatan, maka itulah orang yang disayangi oleh Allah. Bila orang disempitkan rezekinya, maka dia tak jadikan alasan dan sebab untuk mengurangkan kebaikan, maka itulah tanda Allah sayang. Nilai sayang Allah itu pada taatnya, bukan pada perkiraan banyak atau sikit. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, bila manusia menggunakan kayu ukur kaya atau miskin, tanda Allah sayang, kata Allah, kalla, bukan begitu. Bukan begitu nilainya. Kita lihat para Nabi SAW, kalangan Nabi ada yang miskin. Kalangan Nabi ada yang kaya. Kalangan Nabi ada yang ada pangkat, yang jadi raja. Seperti Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Kalangan Nabi ada yang tak jadi raja, yang tak ada pangkat apa-apa. Di kalangan para Nabi SAW ada umurnya panjang sangat. 950 tahun dakwahnya sahaja. Ada kalangan Nabi umurnya pendek. Seperti Nabi Allah Yahya AS. Umurnya tak sampai 30 tahun. Waktu mana baginda dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tak sampai 40 tahun, 30-an mati. Itu bukan nilai sayang atau tak sayang. Nilainya umurnya, hartanya, dan apa yang Allah berikan sebagai ujiannya, bila digunakan pada taat pada Allah, itulah tanda Allah sayang. Sayang dari sudut ketaatan. Bukan sayang dari sudut anugerah mata benda. Kerana itu kata Allah, kalla, kamu jangan berfikiran demikian. Itu fikiran yang salah. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kamu dengan kemewahan kamu tidak pernah memuliakan anak yatim.
Tidak pernah memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak pernah tolong orang miskin. Dan Allah Ta'ala beri nilai. Nak tahu siapa dengan hartanya, dia ada atau tidak. Maka ada dua hal yang akan menjadi keutamaan dia. Yang pertama anak yatim, yang kedua orang miskin. Dua golongan ini nilai sesiapa yang punya ketinggian agamanya dan kepahamannya. Bila Allah mengajar manusia, orang beriman, untuk ikramul yatim, memuliakan anak yatim. Apa maksud memuliakan anak yatim? Yang tidak mengambil hartanya. Tidak mengambil kesempatan kerana ketiadaan ayahnya. Bukan memuliakan mereka dengan menjaganya. Bukan menjaga harta benda yang ada bersama dengannya. Bukan mendidik dan membesarkannya. Kerana mereka kehilangan ayah yang menjadi penjaga utama. Maka Allah namakan melakukan kebaikan anak yatim ini sebagai ikram. Memuliakan umpama kita mulia tetamu yang datang ke rumah. Demikian kita perlu melihat anak yatim. Ikram disebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, khairu baitin fil muslimin, baitun fihi yatim. Sebaik-baik rumah orang Islam ialah rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim. Bukan yang ada astro. Yang ada anak yatim. Bagaimana watak anak yatim ini? Yuhsanu ilahi, dia pelaku baik. Syarat anak yatim ni, dia pelaku baik. Wa syarru baitin fil muslimin, seburuk-buruk rumah, baitun fihi yatim yusa'u ilaihi, seburuk-buruk rumah yang ada anak yatim yang dianiaya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik rumah ada anak yatim yang dimuliakan. Seburuk-buruk rumah ada anak yatim yang diperlakukan buruk, yang dibuli. Kemudian kata baginda SAW, ana wakafil yatim fil jannah hakadha. Aku dan penjaga anak yatim seperti ini. Kata Nabi SAW. Dekat macam ni. Artinya antara jarak ni dengan jarak ni, begitulah jarak aku dengan penjaga anak yatim. Baik, Allah Ta'ala menyebut tentang golongan yang nak tahu apakah dia disayangi oleh Allah atau tidak. Bukan pada harta. Tetapi pada ketaatan. Dalam Allah beri contoh ketaatan. Memuliakan anak yatim. Kerana orang-orang kafir dan orang yang tak ada agama, mereka dengan mudah melihat kelemahan anak yatim kan tidak ada penjaganya. Yang ni ayahnya. Sebab seorang tu dinilai bila kita definisikan anak yatim, man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Orang yang kematian ayah dalam keadaan dia belum balik. Kalau dah balik macam saya, ayah mati tak panggil anak yatim. Anak yatim, dia belum balik, ayah dia pun meninggal dunia. Maka dia sebut anak yatim. Kenapa? Kerana pak-pak saudara dia, kerana yang berada sekeliling dia melihat dia lemah. Khususnya lemah dalam bab harta. Apatah lagi kalau ayahnya meninggalkan harta yang banyak. Lalu mereka berkumpul mengambil harta anak yatim ini secara pusaka membabi buta. Yang haram. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka Allah uji, baik kamu kata kaya tanda Allah sayang. Tak kaya Allah tak sayang. Ini dua-dua salah. Kami akan nilai kamu yang pertama dengan harta kamu ataupun tak ada harta kamu. Anak yatim. Apakah kamu memuliakan anak yatim? Yang kedua kata Allah ialah orang-orang miskin. Allah berfirman, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tak pernah menggalakkan manusia, tak pernah bersungguh-sungguh untuk membantu orang-orang yang miskin. Baik, kalau benar kamu kata, oh ini kekayaan kau ada. Kalau orang tu orang baik, tuan-tuan sekalian, bagaimana kekayaan itu sebagai satu tanggungjawab. Tanggungjawab, apa dia? Untuk menjaga orang miskin. Allah tak beri harta kepada kita yang banyak ini, melainkan untuk kita ambil orang miskin bersama dengan kita. Sebagai tanggungjawab. Bukan sekadar tanggungjawab sosial. Bukan tanggungjawab agama. Bahkan disebut dalam hadis, mana-mana orang yang tidur lena dalam keadaan kenyang dan jirangnya kelaparan, maka dia tidak beriman dengan sebenar-benar iman. La yu'min. Tak beriman dengan sebenar-benar iman. Dia tidur kenyang, jirangnya kelaparan. Untuk merujuk kepada bagaimana usaha orang-orang yang punya kekayaan ataupun tidak. Cakna pada dua golongan sebagai nilai ketaatan pada Allah. Jaga anak yatim, jaga orang miskin. Kalau kamu benar-benar menjadikan lebihan rezeki yang Allah beri pada kamu atau kekurangan rezeki yang tidak menjadi alasan untuk kamu jaga anak yatim dan jaga orang miskin, itulah tanda Allah sayang. Dan Allah nak beritahu sayang itu bukan pada nilai harta.
pada nilai ketaatan. Kemudian Allah menyebut watak manusia sebenar, kebanyakan. Kata Allah, wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Bukan perangai kamu suka makan harta pusaka tanpa hukum. Turas yang harta pusaka aklan lamma. Perkataan lama, kamu makan membabi buta. Tuan-tuan kita, antara harta yang paling bahaya sebagai ujian pada manusia harta pusaka. Kerana harta pusaka Allah dah tentukan berapa bahagian dia. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, asabah dan sebagainya. Ramai orang dan ia berlaku di akhir zaman, makin akhir zaman, makin orang mempermainkan harta pusaka. Mereka akan melakukan sewenang-wenangnya. Membahagikan mengikut keupayaan dan kecerdikan mereka. Mereka cuba mengelakkan dengan pelbagai cara untuk menyalahgunakan pemilikan harta pusaka. Tuan-tuan, bila kita sebut harta pusaka, ini ilmu yang pertama Allah angkat. Ilmu yang pertama yang Allah angkat ialah ilmu harta pusaka. Sehingga bila dua orang berbalah tentang harta, dia tak jumpa lagi yang dapat menyelesaikan hal pusaka. Awal ilmin. Ilmu pertama yang Allah angkat. Ilmu ni tak akan, mula manusia tak ada kecenderungan untuk mempelajarinya. Jauh sekali untuk mengaplikasikannya. Akhirnya bila mati, siapa pedang dulu lah ambil harta tu. Kalau rumah tu, abang long duduk, abang long ambil dulu. Kalau barang kemah mak dia ni, Kak Long tu pakai, Kak Long buat dia. Kalau abang ngah pula utang duit, mak pun mati, ayah pun mati, dia buat senyap. Dia lupa ini semua harta pusaka. Yang berlegar dalam masyarakat kita. Yang tidak diputuskan dengan adil. Cukup kalau tuan-tuan tengok, ni laporan walaupun lama, masih lagi diupdate-nya begitu isunya. Lebih 40 bilion harta pusaka yang tidak dibahagikan. Kalau masalah perbalahan dan sebagainya. Itu belum cerita yang bagi cara belakang. Dengan cara yang tidak syar'i. Ikut dang dia. Nama tanah, rumah. Buat ikut dang dia. Maka Allah menyebut, ingat. Harta yang kamu dapat bukan nilai cinta Allah. Tapi ujian. Dan harta yang paling haram kamu makan ialah harta pusaka. Ada orang tuan-tuan sekiranya dia ambil anak angkat. Anak angkat dapat harta pusaka. Orang salah. Ini jenis anak angkat pula ubah nama. Dia ubah nama bank ayah angkat. Akhir bila mati, maka dia mewarisi harta pusaka. Maka ini cara yang haram. Itu boleh cerita abang, pak saudara dan lain-lain. Kalau kita tengok bab harta, yang saya katakan makin lama jauh kita dalam bab pusaka. Maka orang mula berfikir bagi pusaka secara logik mereka. Saya kan jaga mak, saya dapat lebih. Saya kan jaga ayah, saya patut dapat lebih. Dia tu pusaka bukan lebih kerana awak khidmat mak ayah awak, khidmat pada orang yang dah mati. Dia cerita dah harta tu nilainya telah ditetapkan oleh Allah. Tuan dah tetap. Allah tetap maknanya awak khidmat tak khidmat itu hal lain. Itu tak ada kaitan dengan pusaka. Ada setengah anak sebab dia jaga mak dia, dia jaga ayah dia sampai dia mati. Maka dia menganggap yang abang-abang lain yang datang nak tuntut harta, jangan anggap kau ni bila mati mak baru nak datang nak ambil harta. Tak boleh cakap macam tu. Memang hak dia. Walaupun kita nak marah dari sudut dia waktu sakit tak datang jenguk. Jangan kutuk dari sudut hartanya, kutuk dari sudut sikap dia. Awak ni patut mak ayah sakit datang. Tapi untuk menghalang dia dapat harta, maka kita melakukan perkara yang haram. Mungkin yang ni haram dari sudut dia abaikan tanggungjawab pada mak ayah. Kita pula haram dari sudut kita tak membagikan pusaka dengan adil. Ingat pusaka ini ada hak anak yatim. Hatta tuan-tuan sekalian, bila dalam masyarakat kita bila mati, kita pun pertama kita ingat tahlil. Buat. Yang perlu kita ingat dulu, kita perlu ikut turutan. Bila mati seseorang, yang perlu diuruskan dahulu ialah jenazahnya. Dipanggil tasyi'ul janaiz. Dan pengurusan ini diambil daripada harta si mati. Allah ma'ilah melainkan mana-mana anaknya sukarela bagi duit dia. Itu hal lain. Secara tanggungjawab daripada harta si mati. Yang kedua ialah dibayar hutang si mati. Maka tengok harta yang ditinggalkan oleh si mati berapa, bayar hutang dulu. Selesaikan hutang. Yang ketiga ialah ditunaikan wasiatnya. Wasiat harta. Dan wasiat harta tidak boleh diberikan kepada waris yang sudah mendapat berhak dapat harta pusaka. Seperti suami wasiatkan pada isterinya sebahagian harta. Tak boleh. Sebab isteri dia dah dapat bahagian dia.
suami wasiatkan pada sebahagian anak harta. Tak boleh, kerana anak sudah mendapat sebahagian hartanya. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, la wasiyata li waris. Tak boleh wasiat kepada yang sudah berhak dapat harta. Waris. Walaupun setengah ulama kata boleh dengan syarat izin semua waris. Baru boleh digunakan. Waris lain semua setuju. Tapi setuju dia ambil kira selepas matinya orang yang berwasiat. Sebab masih hidup, orang takutlah nak lawan orang hidup ni. Dan selepas wasiatnya yang keempat, barulah dibahagikan harta pusaka. Baru bagi. Dan pembahagian harta pusaka ini telah ditentukan oleh syarak, bukan kita tentukan. Syarak dah tentukan isteri yang kematian suami, kalau suami itu ada anak, sama ada melalui dia atau melalui isteri-isteri yang lain. Kalau suami ni ada anak, maka dia akan mendapat 1/8. Kalau dia ada 2 orang isteri, maka 1/8 dibahagi 2. Dia ada 3 isteri, 1/8 bagi 3. Dia ada 4 isteri, 1/8 dibagi 4. Dan kalau sekiranya suami ni meninggal dunia dan dia tak ada anak dan dia ada isteri, anak melalui mana-mana ke, mantan dia ke, tak kira, dia tak ada anak, maka si isteri mendapat 1/4. Kalau seorang dia dapat 1/4, kalau 2 orang 1/4 bagi 2. Dan begitu seterusnya, bahagian ni cuma 1/4. Orang Melayu kita panggil kepala mayat. Bahagian tu kepala mayat tak berubah. Maka anak lelaki pula mendapat seganda anak perempuan. Ini kalau si mati ada anak lelaki, anak perempuan dia selesai kat situ je. Anak lelaki seganda perempuan. Dan kalau dia masih ada mak ayah, maka ayahnya akan mewarisi 1/6 daripada harta pusaka. Kalau dia ada anak-anak lelaki. Dan demikian juga neneknya. Yang ni mak dia akan mewarisi juga 1/6. Maka selesai harta pusaka. Begitu bahagian dia. Tapi bila orang-orang yang tak mempedulikan kerana melihat harta segala-galanya bukan hukum. Lalu kata Allah Ta'ala, kalla, Allah Ta'ala menyebut, wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, kamu makan harta sewenang-wenangnya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kerana kamu terlalu cinta pada harta dunia. Tuan-tuan sekalian, harta ni memanglah semua orang suka. Tak ada orang pun tak suka pada harta. Semua orang dengan harta, mereka merasakan bahawa mereka dimuliakan. Bahkan hari ni orang dah guna ayat-ayat kita, kalau kaya orang pun hormat kita. Kalau tak ada duit miskin orang hina kita. Maka itu menjadi satu daripada sifir kehidupan manusia. Akhir sebahagian mereka sanggup menggunakan apa pun cara dengan cara mendapat harta yang banyak. Tak kira ikut mana pun. Mereka bekerja sampai mengabaikan perintah Allah. Tak peduli mereka. Sebab mereka nak kemuliaan di sisi manusia. Mereka anggap kalau miskin baik jangan hidup, baik mati. Lalu mereka menilai semuanya dengan harta. Nak kahwin, harta. Nilaian dia. Ya, kita tak menolak penting harta. Tapi meletakkan ia penilaian mutlak, maka ini salah. Penilaian mutlak. Sebab itu ketika mana Bani Israel, negara mereka dibunuh dan dihalau daripada negara mereka. Waktu itu. Dan mereka meminta Nabi yang ada waktu itu bersama mereka, itu Nabi Allah Samuel AS, untuk memohon pada Allah supaya dilantik kepada mereka seorang pemimpin bagi mengetuai mereka mendapat kembali hak negara mereka. Menghalau orang yang telah menjajah negara mereka. Maka Nabi Samuel AS menunjukkan pemimpin yang Allah wahyukan yang bernama Talut. Lalu orang-orang Yahudi ini berkata, bagaimana dia layak dilantik menjadi pemimpin kami? Sedangkan dia tak ada harta. Tak ada harta pun. Maka Allah Ta'ala menempelak mereka. Allah sengaja menguji mereka kerana pemikiran material mereka itu terlalu tinggi. Allah Ta'ala utuskan Talut memimpin mereka dengan tak ada harta. Tapi Allah berikan 2 kemuliaan. Yang pertama fizikal, yang kedua ilmu. Fizikal dan ilmu. Akhirnya Bani Israel terpaksa akur. Kan tidak ada yang lain, tidak ada cara lain untuk mereka menang, mereka dipimpin oleh orang tak ada harta. Kalau mereka dipimpin oleh orang ada harta, mereka akan kalah. Kita lihat Allah Ta'ala petulkan. Dan kita juga berada pada zaman menilai seorang dengan harta ni.
Nak lantik ketua biar paling banyak harta. Nak jadikan menantu paling banyak harta. Maka ini cara yang salah. Sebab itu Allah menyebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sayang harta secara melampau-lampau. Disebut dalam hadis. Allah Ta'ala berfirman. Yaqulullahu azza wa jalla. Kalla inni la ukrim man akramtu bi kathrati dunya. Wala uhinu man ahantu bi qillatiha. Innama ukrimu man akramtu bi ta'ati. Wa uhinu man ahantu bi maksiyati. Dalam satu hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya aku tidak memuliakan dengan kemuliaan orang yang banyak harta dunia. Dan aku tidak menghina orang yang kurang harta dunia. Tetapi aku memuliakan orang yang aku muliakan ialah orang yang mentaatiku. Dan aku menghina orang yang aku hinakan yang melakukan maksiat kepadaku. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebut secara jelas. Bahawa bila harta tadi diambil secara tidak peduli hukum hakam. Maka itulah tanda penghinaan manusia. Dan itulah tanda kecintaan manusia pada dunia. Sebab itu disebut dalam hadis. Ya'ti 'alan nasi zamanun. La yubalil mar'u fima akhad. Amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman. Seorang itu tidak mempedulikan sumber harta yang diperolehinya. Halal ataupun haram. Kita akan berada pada satu zaman, mereka tak peduli halal ataupun haram. Mereka ambil je. Akhirnya muamalah yang haram mula menjadi muamalah yang utama. Seperti muamalah riba. Dan menjadi muamalah negara. Negara yang menjustifikan muamalah ini. Walau ini perbuatan yang haram. Dengan sepakat para ulama, dengan dalil yang jelas dalam Al-Quran. Tapi mereka menjadikan ini sistem negara. Kita lihat bagaimana negara-negara yang mengamalkan riba ini. Satu persatu roboh politik ataupun roboh ekonomi dia. Jatuh. Tapi mereka tetap tidak menyalahkan sistem riba. Mereka menyalahkan pelabur asing, menyalahkan sekian-sekian. Mereka lupa bahawa perkara utama kerana mereka melanggar perintah Allah Ta'ala. Kerana Allah memerangi golongan yang menjadikan riba sebagai nadi kepada ekonomi mereka. Dan kita berada pada zaman ini. Zaman semua negara mengamalkan sistem riba. Bahkan mereka support sistem riba. Duit negara pun masuk dalam sistem riba. Mereka tak support sistem ekonomi Islam. Mereka suruh orang Islam yang kepahaman agama, ini kamu support. Kami yang merintah akan support ekonomi riba. Sehingga manusia mula menilai kekayaan tadi dengan cara yang salah. Tetapi bila kita lihat kisah-kisah orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka bermuamalah dengan harta. Kita tak kata harta tak penting. Harta tu penting. Bahkan ada syariat zakat. Dan zakat dalam pelbagai sudut ruang untuk menunjukkan penting. Bahkan Islam bersyarat untuk pergi haji mesti ada harta. Yang disebut sebagai istita'ah. Kena ada harta. Bukan sekadar harta dalam perjalanan nak ke Mekah. Harta ditinggalkan kepada orang yang kita tinggalkan. Kalau seorang tu ada duit ke Mekah, tapi isteri dia, anak dia tak tinggalkan duit, maka dia belum wajib pergi haji. Siapa macam tu Islam menilai istita'ah. Artinya itu nilai. Bahkan dalam bab kahwin ditentukan mas kahwin sebagai nilai harta. Kena tentu berapa mas kahwin. Dan diwajibkan suami menanggung nafkah isteri. Itu tanda pentingnya harta. Bahkan diberikan perumpamaan orang yang mencari harta seperti berjihad pada jalan Allah. Tetapi yang dicela ialah harta yang haram. Yang tidak dipedulikan sumbernya. Yang tak peduli caranya. Yang tak peduli kesannya. Yang cari harta sampai mengabaikan tanggungjawab perintah Allah Ta'ala. Wa imma zakatnya. Wa imma anak yatimnya. Wa imma orang miskinnya. Wa imma kaum kerabatnya. Mereka melupakan tanggungjawab ini. Kita tengok bagaimana halusnya para salafus soleh dalam menilai harta. Diceritakan dalam satu hadis. Ada seorang lelaki yang menjual tanah. Dijual tanah. Lalu dibeli seorang lelaki soleh yang lain. Ketika mana lelaki yang soleh itu membelinya, maka dia pun mula kita katakan cangkul sekeliling tanah. Untuk dia bertani, untuk dia berkebun. Ketika mana dia cangkul, dia pun jumpa satu uncang, satu bekas. Yang di dalamnya mengandungi emas. Harta karun. Kita sebut bahasa mudah harta karun lah. Orang Arab tak panggil harta karun, dia panggil rikas. Kita orang Melayu terjemah semua harta tak bertuan, harta karun.
Sebab terkesannya kita dengan cerita korun. Hatta kita pun buat peraduan mencari harta karun. Dah semua nak ke korun belaka, kenapa ni? Kita ni. Kalau dalam bahasa kitabnya, kita tak sebut harta karun, kita sebut rikas. Wa fil rikazi khumus. Pada harta yang tiada bertuan itu 1/5 zakat dia. Zakat harta kita jumpa yang tak bertuan. Macam bagaimana kita tahu nilai tak bertuan selepas dikira selepas 100 tahun ke atas. Sebab biasa selepas 100 tahun ke atas tak ada orang hidup. Nilai umur kita ni antara 60-70. Ada terlebih sikit 80. 90. Kalau lepas 100 tu dah tak macam orang dah. Tak macam orang dah. Ini biasa tak ada dah umur macam tu. Maka kalau harta tadi diyakini tak bertuan, maka diistilahkan sebagai rikas. Harta tak bertuan. Kaedah Islam, harta tak bertuan, siapa jumpa dia bertuan. Kalau kita mengaji bab fiqh, ada satu istilah kita namakan takadum. Takadum artinya benda-benda lama yang dah tak bertuan. Kalau kita jumpa dulu, kalau kita duduk dulu, kita boleh declare kita tuan. Dan tak ada orang declare, tak ada orang yang kita katakan cabar pengisytiharan kita. Maka atas asas takadum kita milik. Harta ni tak ada orang declare bahawa ni dia kita punya dah lama. Kalau harta tu harta baru, maka kita kena umumkan selama setahun. Kalau tak ada orang minta tuntut hak kita. Contoh kalau jumpa harta-harta orang ni, kita tahu ni memang ada orang yang punya sebab ni harta baru ni. Duit RM50 cetokkan tahun lepas. Akan mati dah owner dia. Artinya ada. Maka kita isyar siapa ada jumpa hilang duit. Kita jumpa emas ni, elok cincin dia. Siapa yang ada? Kalau kita dah tengok emas tu dah tulis tahun lama. Dia tulis dah tahun 1800. Memang tak payah isyar lah. Memang disebabkan rikas. Itu harta yang tiada tuan. Yang saya kata orang Melayu kita tak namakan harta karun. Kita terjemah diterjemah ikut bahasa Arab, amwalul qarun. Salah. Dalam istilah Arab disebut rakais ataupun disebut sebagai rikas. Rikas. Jadi lelaki ni pun jumpa rikas. Dia tengok, dia pergi pada tuan tanah asal dan berkata, saya beli tanah, saya jumpa harta atas tanah ni. Ini milik tuan. Lalu kata lelaki ini, aku kan dah jual tanah. Apa yang ada di atasnya, di bawahnya milik kamu. Tak nak ambil tuan tanah tu. Kalau kita ambil tak? Kalau kita. Oh betul lah ni saya terlupa ni, atuk nenek moyang ambil. Tak, saya dah jual tanah, apa yang ada tu milik awak. Lalu kata lelaki, tak, saya cuma beli tanah. Saya tak beli benda yang ada dalam dia. Maka yang ada ni awak lah punya. Duk berbalah tu. Akhirnya tak selesai perbalahannya, lalu mereka mencari seorang hakim. Hakim bagi memutuskan, harta ni hak siapa? Kerana berebut tolak bukan berebut terima. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kisah bagaimana teliti mereka tentang harta. Tak nak ambil. Lalu akhirnya hakim ini mengatakan, apakah kamu ada anak? Dua-dua ni ada anak. Ni ada anak perempuan, ni ada anak lelaki. Kata hakim ini, kahwinkan mereka berdua dan jadikan harta itu sebagai mas kahwinnya. Milik pada dua ni. Maka mereka pun bersetuju. Dan hakim ini pun bijak. Hakim ini pun menyelesaikan dengan cara yang bijak. Rasulullah SAW bawa hadis ini, cerita bab ni yang berlaku, nak tunjuk betapa waraknya mereka dalam bab harta. Kerana mereka tahu setiap harta tu ditanya, setiap sennya. Jangan senang-senang jumpa kita pun ambil. Saya jumpa Ustaz, saya ambil lah. Tuhan akan tanya. Jangan suka-suka kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Ada orang tak peduli, dia memandu lori yang bawa arak ke, dia terlibat dalam sistem riba ke, dia terlibat dalam sistem alung ke, skema ke, itu pendapatan yang haram dan syubhah. Tapi dia tetap buat. Dan kan ramai anak-anak Islam kita yang kerja ngalung. Kerja ngalung. Walaupun jadi kerani. Jadi kerani. Di tempat-tempat pinjaman wang beleseng. Tapi sebenarnya alung dengan riba. Tetap dilaknat oleh Allah. Ramai anak-anak muda kita kerja di restoran kafe. Saya pergi satu tempat, satu mall. Pergi satu mall. Ada satu kedai makan. Dan kedai makan tu dia ada serve arak. Dia tengoklah botol-botol arak. Yang jaga cashier, yang jaga bahagian pelanggannya orang Melayu kita pun Islam. Tu. Siapa segang silu. Dia tak rasa apa-apa. Tetapi ini dia apa yang dikerosakkan dalam sistem pencarian ekonomi. Tak peduli hal haram. Terlibat dengan jual arak. Terlibat dengan jual judi. Terlibat dengan riba. Semua. Maka Allah menyebut tentang manusia di akhir zaman.
Dan itu watak manusia bila tak ada agama. Tuhibbunal mala hubban jamma, cintakan pada harta secara melulu tanpa melihat halal dan haram, tanpa ada filter dan tapisan. Kata dia kalau nak bersiaran Facebook pandai pula dia pakai filter, biar muka lawa sikit. Takut nampak jerawat dia, pakai filter. Tak pakai filter tak bersiaran dia. Andai dia pakai filter. Tapi dalam bab cari rezeki dia tak nak berfilter dengan hukum hakam. Dia kira tangkap muat. Ini akan memudaratkan dunia dan akhirat dia. Tentang kena ingat rezeki yang haram tu sifatnya panas. Bila duduk dalam harta kita, sifat yang panas dia akan rosakkan semua. Yang halal pun rosak. Jadi kalau kita mengambil 1 sen atau kita katakan RM1 harta haram, masuk dalam RM1,000 harta halal, dia rosakkan semua. Itu umpama pepatah Melayu sebut. Sebab nila setitik. Rosak susu sebelanga. Rosak santang sebelanga. Rosak semua. Setitik je nila dia tak boleh banyak. Terus jadi biru. Terus jadi biru. Santang tu jadi biru. Terus jadi puluk tu jadi biru. Semua biru. Rosak. Begitulah perumpamaan bila ada satu je wang haram. Dia akan rosakkan semua. Sebab tu Islam menyuruh kita banyakkan bersedekah. Islam menyuruh kita zakat. Antaranya ialah menyucikan wang-wang haram dan syubhat yang kita tak sedar. Yang kita sedar maka kena buang tepi terus. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka yang akan menyucikan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka. Itu menyucikan jiwa supaya jangan cerita harta ni asal banyak biar ada hukum hakam. Menyucikan harta tu sendiri mungkin dalam bab muamalah kita harta ada yang syubhat ada yang haram. Rasulullah SAW berkata kepada para peniaga. Yang peniaga ini terdedah mengambil wang-wang haram sama ada cara sedar atau tak sedar. Kalau timbangan yang salah, cucur duit salah, letak harga salah. Silap letak harga. Letak harga misalnya RM5. Padahal harga barang tu RM1. Dia tak tukar tag price tu. Akhirnya orang pembeli. Ataupun dijual barang dah basi. Pelanggan beli rosak. Syubhat tu ada. Waimah disengaja, waimah dia tak sengaja. Kan itu Rasulullah berhadapan dengan para peniaga. Nabi keluar pintu masjid. Para peniaga sedang berada di luar masjid. Nabi kata, ya ma'syarat tujjar. Sekalian para peniaga. Antumul fujjar. Kamulah orang paling jahat akhirat. Rasulullah bukan nak kutuk ni. Rasulullah nak bagi kesedaran. Melainkan orang yang benar. Melainkan orang yang jujur dan aman. Illa man barra wa sadaq. Yang baik, yang jujur, yang benar. Dan Rasulullah menyatakan kepada para peniaga, Nabi kata, tasaddaqu. Sedekah, banyakkan sedekah. Kenapa? Untuk menyucikan kesilapan kamu dan perniagaan. Yang saya kata kalau tuan-tuan berniaga, kena yang jenis timbang. Ada tak hari kita timbang salah? Ada tak hari? Kita ni duk kira-kira orang makan. Ada tak hari kita kira salah? Kira salah, kira RM80. Padahal kalau kira betul, baru RM50. Kita hentam je RM80. Mungkin tak berlaku. Kita cucur duit pula. Dia ulur kita RM50, kita ingat RM10, kita bercucur. Dia pun tak tengok masuk poket dia. Dia berlaku. Berlaku benda tu. Sama ada kita pekerja kita. Lepas tu diriwayatkan bila ada seorang ulama, ni teliti mereka mencari rezeki halal. Dia berkata pada pekerjanya, jangan jual barang ni kerana ada kecacatan. Jangan jual. Dia ada cacat. Tiba-tiba penjual dia ni jual juga. Pekerja jual. Maka dicari balik. Siapa yang membelinya? Cari-cari jumpa lalu dia berkata, sebenarnya barang ini rosak. Dan aku dah suruh pekerja aku supaya jangan jual tapi dia jual juga. Aku ingin memulangkan kembali. Ambil duit balik. Lalu kata lelaki ni, aku redha. Tak apa. Sebab aku terima kecacatan tu. Aku okey. Lalu kata tak, tuan ambil duit ini dan saya halalkan barang tu. Saya tak akan jual benda yang cacat. Sampai macam tu dia jaga. Walaupun pembeli ni dia redha tak apa. Sebab ada setengah-setengah pembeli, dia redha dengan kecacatan. Dia okey. Dia tak ada masalah, tak apalah sikit-sikit. Tapi penjual yang duduk ni tetap. Kata tak, awak ambil balik duit dan saya halalkan barang. Ini seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin. Cerita bagaimana dia bankrupt. Bila dia membeli minyak yang banyak. Ini berpuluh tempayan minyak. Tiba-tiba dia dapati keluar tikus daripada minyak dia. Tikus keluar. Mana tikus tu dah berenang, kuat lentang, berenang gaya bebas dalam minyak-minyak dia tu.
Dalam kaedah Islam, kalau binatang namanya tikus, masuk minyak yang cair, dituangkan semua. Sebab dia telah menajisi. Kalau masuk minyak yang beku, dibuang sekadar sekeliling dia. Sebab dia tak mengebak. Kalau minyak tu minyak cair, tikus masuk berenang, minyak ni semua kena buang. Kenapa? Kerana kuman dan sebagainya. Muhammad bin Sirin, tikus ni keluar daripada tempayan-tempayan minyaknya. Dalam keadaan dia tak tahu tempayan mana. Maka dia menyuruh supaya dituangkan semua tempayan dia. Buang belaka. Barangkali dia masuk semua tempayan kita. Tikus ni dia pandai berenang. Dan dia ada keupayaan menahan nafas. Tuan-tuan tengok dunia tikus ni, dia boleh berenang. Tu dia boleh masuk dalam mangkuk tandas itu. Atau malam dia pun keluar. Buat lawatan rumah kita. Melalui mangkuk tandas ni. Dia boleh berenang. 15 minit tahan nafas. Bahkan mungkin lebih. Sama macam ular sawa. Jadi binatang yang boleh menahan nafas. Dia boleh masuk dalam air kotor. Tak ada masalah. Dalam minyak pun sama. Boleh berenang. Jadi Muhammad bin Sirin, dia akan dituangkan minyak. Kan takut dia menjual benda yang syubhah. Dalam keadaan dia menanggung hutang yang banyak dan punca dia bankrupt. Tapi kerana warak dia. Kan dia tak mahu terlibat dengan harta yang haram. Tak apalah, saya miskin, tak apa. Itu begitu Islam melihat harta. Bukan kita kata tak boleh kumpul harta. Tapi jangan kumpul yang haram. Kerana akibatnya dahsyat akhirat kelak. Walau sikit. Walaupun sikit harta haram yang kita ambil daripada orang, dia punya pertukarannya akhirat kelak menyebabkan kita muflis akhirat kelak. Baik kita muflis kat dunia. Jangan muflis akhirat kelak. Begini perintah Allah Ta'ala kepada manusia. Semua ahli insan. Jangan kerana cintakan harta. Lalu kamu buat penilaian yang salah. Dan kamu cuba memperbanyakkan dengan pelbagai cara yang dilarang oleh agama. Melainkan ada hukuman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.